Masyarakat merasai hidup dalam keadaan aman sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penganut yang bukan Islam tidak dipaksa masuk Islam. Mereka reda menerima keadilan pemerintahan Islam dan menganggap lebih baik daripada keadilan yang tidak boleh ditunjukkan oleh kerajaan bangsa dan penganut agama mereka sendiri. Inilah zaman kemungkaran Islam. Apabila orang Islam meninggalkan ajaran Islam, umat mengalami kelemahan. Meninggalkan ajaran Islam ini hasil berlalu masa yang lama, disertai dengan serangan pemikiran yang dilancarkan oleh penjajah yang telah berjaya memasukkan ke dalam pemikiran umat Islam. Yang pertama ialah ideologi sekularisme yang memisahkan politik daripada agama. Yang kedua, menanamkan faham nasionalisme, penatik kebangsaan. Ajaran yang menyebabkan umat Islam meninggalkan ajaran Islam. Umat Islam yang bersatu menjadi berpecah oleh semangat kebangsaan masing-masing, sehingga mereka sendiri bersyubhat dan bersama dengan kuasa-kuasa penjajah menjatuhkan kerajaan Islam. Selepas itu dilaksanakan perjanjian yang didedahkan di antara kuasa-kuasa musuh Islam. Perjanjian Sykes-Picot, perjanjian Betawi, perjanjian Bangkok, perjanjian di antara Soviet dan China yang memecahkan negeri-negeri umat Islam. Negeri umat Islam dijajah dan diperintah oleh kuasa-kuasa asing. Namun di sana ada semangat kebangsaan yang menjadi naluri dan fitrah manusia. Semangat kebangsaan yang dihidupkan ini menjadi asas kepada perjuangan kemerdekaan di negeri masing-masing. Semangat ini juga dijadikan senjata oleh musuh-musuh Islam. Sebagaimana mereka jadikannya senjata untuk menjatuhkan kerajaan Islam, dijadikan juga senjata untuk menyerah kemerdekaan kepada negeri-negeri umat Islam. Kemerdekaan yang dimasukkan di dalam agenda, taktik dan strategi mereka, menghalang kembali semula pemerintahan Islam yang mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka negara-negara umat Islam mencapai kemerdekaan secara palsu dan bohong. Kemerdekaan yang tidak ada arti dan makna. Kemerdekaan pada zahirnya tetapi menyambung dasar-dasar dan polisi-polisi penjajah selepas penjajah asing meninggalkan tanah air umat Islam. Tetapi ajaran-ajaran penjajah diamalkan di dalam negeri umat Islam. Walaupun mereka yang mendukung perjuangan kemerdekaan menentang penjajah adalah kumpulan Islam, ulama-ulama dan pemikir-pemikir Islam, khusus bagi tanah air kita Malaysia dan alam Melayu ini. Perjuangan kemerdekaan menentang penjajah tidak bermula dengan penubuhan UMNO tahun 1946. Baru sebut UMNO tahun 46. Perjuangan menentang penjajah bermula sejak datangnya penjajah di Melaka tahun 1511. Melibatkan ulama, melibatkan raja-raja dan melibatkan rakyat sekaligus. Melibatkan ulama-ulama Islam, melibatkan raja-raja Melayu di rantau ini, melibatkan rakyat. Mereka sama-sama menentang penjajahan sejak tahun 1511. Sehinggalah perkembangan yang berikutnya
apabila penjajah menubuhkan syarikat Hindia British, syarikat Hindia Belanda, maka kumpulan Islam menubuhkan Partai Syarikat Islam tahun 1908 di Indonesia. Ditubuhkan cawangan-cawangannya di alam Melayu untuk menentang syarikat Hindia Belanda dan British. Bukan sahaja syarikat untuk perdagangan, tetapi membawa agenda penjajahan. Walaupun cawangan syarikat Islam di tanah Melayu diharamkan, tetapi perjuangan Islam tidak boleh dihapuskan. Penubuhan Parti Islam Malaysia PAS tahun 1951 adalah mata rantai daripada penubuhan kumpulan-kumpulan Islam yang menyambung perjuangan ini. PAS bukan memulakan perjuangan. PAS adalah salah satu daripada mata rantai perjuangan yang meneruskan agenda Islam bagi menyekat, meminta dan menghalang agenda penjajah, yang memberi kemerdekaan kepada negara-negara jajahan, kononnya bagi melaksanakan perjanjian Atlantik yang dimeteraikan di antara Roosevelt, Churchill, Stalin, bagi memberi kemerdekaan kepada negeri-negeri jajahan kerana menentang Jerman, Jepun dan Itali dalam Perang Dunia yang kedua secara khusus. Oleh kerana peperangan dunia banyak melibatkan anak-anak negeri menjadi korban mangsa peperangan, berjuang bersama-sama dengan Pak Berikat. Mereka nak beri kemerdekaan, tetapi kemerdekaan yang tidak percuma, yang diatur khusus bagi negara umat Islam, kemerdekaan yang menghalang Islam untuk berdaulat dan berkuasa, yang menghalang Islam untuk membina semula jati diri umat. Maka ditubuhkan UMNO yang pada awalnya adalah United Malay National Organisation untuk menggabungkan parti-parti Melayu yang menentang Melayu Union. Apabila nyata UMNO adalah agenda British, maka banyak parti-parti Melayu dan kumpulan Islam keluar daripada UMNO United. Tinggal kelongsongnya saja, isinya tak ada. UMNO yang berjuang hari ini asalnya kelongsong kepada kumpulan-kumpulan Melayu dan Islam yang asalnya untuk menentang penjajah British. Ternyata selepas itu, di zaman darurat, diisytiharkan undang-undang darurat, dibekukan kegiatan-kegiatan politik dan NGO. Semua pertubuhan politik NGO tak dibenarkan bergerak. UMNO dibenarkan bergerak dengan mendapat lesen daripada British untuk bergerak di seluruh pelosok tanah air bagi meniupkan semula semangat nasionalisme kebangsaan Melayu yang digabungkan dengan Islam. Digabungkan dengan Islam. Tetapi Islam secara sekular. Digabungkan sekularisme dan nasionalisme. Digabungkan sekaligus. Inilah agenda yang diwujudkan oleh penjajah. Maka mereka menyerah tanah Melayu untuk mencapai kemerdekaan dengan menggubal perlembagaan persekutuan melalui Suruhanjaya Red, walaupun meletakkan Islam sebagai agama persekutuan, tetapi Islam yang ada di dalam perlembagaan bukan ad-din yang disebut oleh Al-Quranul Karim, tetapi religion yang dipahami oleh orang Barat. Islam sebagaimana Kristian dalam masyarakat Barat. Islam yang tidak ada politik. Islam yang tidak memerintah dan mentadbir. Inilah acuan kemerdekaan yang disuruh oleh British, dipimpin oleh UMNO,